Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulia wa ta'amilihi ni'matihi salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. ففهمنا سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دولة الجبال يسبح وطلقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjang umur kita, diberi kesihatan kita di dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi suatu fadlullah, suatu kelebihan, kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Itulah kalau kita lihat dalam kitab Syihabuddin nyatakan bahawasanya kita nak mengetahui Allah memberi suatu kelebihan kepada kita, fadlullah. Kita melihat fil yamin washimal. Kita lihat kanan ke kiri, khususnya orang yang dekat dengan kita, orang yang baik dengan kita, tak kira siapa saja, yang mana ada yang sakit, ada yang sudah meninggal dunia. Tapi kita Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjang umur kita dalam ibadah. Inilah fadlullah. Allah memberi suatu kelebihan lagi untuk kita dapat mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan hasil seperti masalah ini seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Ini kalau kita hak tebal macam saya ni muka surat 177. Kalau nipis tu beza sikit. Kita hak tebal ni jawi yang lama sikit ni aya pada muka surat 177. Maka dan hasil daripada masalah ini seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, bahawa wajib atas orang yang warak itu memperiksakan akan suatu yang didatang akan dia oleh orang yang tiada ketahui akan hal mereka itu hingga nyata akan halalnya. Maka jika tiada nyata akan halalnya, maka engkau tolak akan dia, yakni jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu. Tetapi demikian itu, jika tiada membawa kepada menyakitkan hati mereka itu, maka iaitu tiada harus engkau periksa, kerana menyakiti akan hati seorang itu haram. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia nakal lagi dalam kitab dia Arba'in fi Usuluddin, iaitu pada sebelum ni dia telah membahas dah berkaitan dengan kita kena tengok keadaan, kerana menceritakan hakikat warak, hakikat syariah, iaitu bila suatu pemberian orang, iaitu kita kena jaga. Sama ada kita nak periksa dengan seperiksa-seksanya, kita cek sungguh, tapi kita kena tengok keadaan. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut lagi dalam kitabnya, iaitu wajib atas orang yang warak itu
memperiksakan suatu yang datang akan dia oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu hingga nyata akan halalnya. Jadi iaitu orang yang warak ni, orang yang warak ialah orang yang warak itu apa warak? Warak tunduk langgoti api, bukan begitu. Warak ialah yang cermat antara halal dan haram. Dia menjaga antara halal dan haram. Dia cermat sungguh. Tapi cermat dia tu tidak sampai memudaratkan diri dia. Itu di antara warak. Warak banyak sifat-sifat yang disalah faham. Warak, apa lagi? Qanaah, dunia, tu zuhud, tu perkataan-perkataan atau perkelakuan orang salah faham. Dunia, orang kata kuat dunia. Dunia mana? Dunia yang dibenci ialah dunia yang tidak memberi manfaat selepas kita mati. Zuhud, macam mana? Pakai pakaian buruk, pakai tak mahu cara tentang kehidupan dunia, zuhud begitu? Tidak. Zuhud ialah iaitu kita walaupun kita kelebihan Allah beri berbagai-bagai bentuk nikmat, kelebihan ilmu ke, harta ke, apa-apa lagi, keturunan ke, apa lagi Allah beri, tapi kita nak pandang hak begitu. Kita lebih pandang di sisi Allah, suatu pemberian Allah, hak Allah beri kita lebih pandang. Itu zuhud. Tu hak mereka cerita zuhud. Begitu juga qanaah. Qanaah memadai apa yang ada. Apa maksud memadai apa yang ada? Cukup itu saja. Tidak. Kita qanaah ialah kita berusaha bersungguh-sungguh. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal. Tetapi Allah bagi sekadar tu saja. Kita dah berusaha bersungguh-sungguh, uang ke hulu ke hilir, kita bekerja, tapi Allah beri rezeki itu sekadar itu, maka kita bersyukur pada Allah. Itu qanaah. Warak ialah dia menjaga antara halal dan haram. Maka yakni dia menjaga yang syubhat. Kerana halal itu sudah jelas, haram itu pun sudah jelas. Maka hak syubhat tu, hak antara bainahuma, yang mana Rasulullah SAW sebut, iaitu mustasyabihatun, iaitu dia barang antara halal dan haram. Hak tu ramai orang tak cara. Hak halal orang jelas dah, hak haram orang jelas dah. Kerana al-halalul bayyin, halal itu jelas, wal haramul bayyin, haram itu pun jelas. Tetapi wa bainahuma, antara halal dan haram. Jadi hak itulah dikatakan warak. Orang yang warak, dia jaga antara kedua ni. Dia periksa ni ke barang syubhat ni, kena hati-hati. Dia cermat. Tu di antaranya disebut oleh para ulama berkaitan dengan syubhat. Hatta orang yang warak ni, kalau nisbah dia ambil barang orang, dia cermat lagi. Hatta kalau ikut fiqh, kalau buah tu orang tu di tanah pokok tepi sepadang, tepi jiran dia, tapi buah tu masuk di dalam pagar seseorang, maka mengikut hukum fiqh boleh makan, tak ada masalah. Tapi orang warak ni, dia minta dulu, saya nak sikit. Dia kata sedangkan kalau ikut fiqh tak apa, boleh makan saja sebab dahan pokok tu jual dalam pagar dia tu. Tapi orang warak diperiksa. Begitu juga orang warak ni, kalau sepadan tanah ni antara antara tanah dia tu, dia buat pagar dan sebagainya, antara jiran. Kalau hak kerajaan tu, itu perbahasan lain. Itu tak jadi masalah. Tu. Tetapi hak yang antara jiran dia ni, kalau hak orang warak, dia tengok iaitu bahan tanah dia kedak ni, dia periksa, dia cek. Bahkan dia akan minta izin dulu, walaupun sejengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, dia akan ambil. Itu di antara orang yang warak. Itu perbahasan yang disebut oleh para ulama. Dia cermat. Ni kalau dia pergi kedai, dia tengok ini produk halal ke haram.
Kalau ada hak produk halal dulu, hak yang khususnya produk orang-orang Melayu, dia ambil hak tu dulu. Dia cermat. Maksudnya bukan dia nak makan benda lain, tapi dia lebih cermat. Ini orang yang wara'. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi wajib atas orang yang wara' itu dia memeriksakan suatu yang datang akan dia oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu hingga nyata. Jadi orang yang wara' ni dia akan periksa dulu. Lebih lagi orang tu dia dah kenal. Dia nak tahu nyata ke tak halal ni. Orang ni nyata ke tak ni orang yang wara'. Ada pun yang telah disebut dah sebelum ni, orang yang kita kenal dah, orang baik, orang bagus, orang yang kita sudah kenal, itu dah perlulah kita periksa. Tu dah payah tanya ambil mana gini. Ni ada pun orang yang wara' ni, kalau kita dah kenal orang tu, kita perlu tahu halal ke atau haram. Dia cek dulu. Tapi disebut di bawah tu, maka jika tiada nyata akan halalnya, jika kita tahu, kita cek rupanya barang hak dia bagi pada kita ni bukan barang halal, maka engkau tolak akan dia. Maka kita tolak akan dia. Kita tak ambil lah, tak apalah. Yakni apa maksud? Jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu. Tak payah ambil lah. Kita tahu dah barang itu barang halal, barang haram. Orang tu kita dah kenal orang tu. Lepas tu barang hak dia bagi kepada kita ni, barang hak yang haram pula. Hak kita cek, kita tahu ataupun orang yang adil lagi tahu pada kita bahawasanya, awak ambil barang dia. Dia saya ambil barang dia. Dia tu curi tu, perampok ataupun orang tak semayang tu, orang yang gini. Maka kita menolak. Kita kata tak apalah, kita tolak. Tetapi walaupun nak tolak kena tengok keadaan juga. Tetapi al-isra dalam bahasa Arab panggil tetapi ni al-isra yakni kamu kena amati sungguh atau lita'ammi. Kamu nak tolak tu kena tengok keadaan juga. Jangan orang nak bagi, orang tu nak kenal, tiba-tiba kita kata saya tambuh barang awak, sebab saya nampak barang ni haram bagi itu. Maka nak tolak tu macam mana? Tetapi yang demikian nak tolak tu, jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu, maka tiada harus engkau periksa. Jadi begitu. Maksudnya, tetapi kalau menyakiti hati dia, kita tahu dia ni jenis orang pandang barang ke orang jenis ni, kita nak jaga hati dia ni, ataupun nak masuk pada suatu Nabi mengatakan semulia-mulia akhlak ialah orang menjaga, seseorang itu menjaga perasaan hati manusia. Dia tidak menyakiti hati orang tu. Itu sebaik-baik akhlak. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita membawa kepada menyakitkan hati seorang, maka dah harus kita tolak. Ambil je. Kita tambung, iaitu kita bagi pada orang lain. Itu. Ataupun orang ahli perubatan, dia tahu barang ni orang bagi ni ada sihir-menyihir, santau pada barang itu. Kalau orang ahli perubatan, dia tahu Allah beri kelebihan pada dia tahu ni pemberian ni ada santau ni, ada sihir ni, maka dia boleh bagi pada orang lain. Ambil, tapi bagi pada orang lain. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi tak haruslah kita periksa kalau menyebabkan dia sakit hati. Kerana menyakit hati seorang itu haram. Kerana menyakiti hati manusia ni haram. Tak boleh kita menyakiti hati orang ni. Kerana orang bila dah sakit hati, dah bermusuhan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dia akan mari sifat-sifat orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Manusia ni yang tidak berlandaskan dengan keimanan, bila dia benci pada orang, dia bermusuh dengan orang, dia akan mari sifat-sifat Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mana? Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha, iaitu in tansaskum hasanatun tasuhum.
jika kamu memperolehi kebaikan, mereka duka cita, mereka sedih. Dia kata dia ni boleh kebaikan, dia pun sedih. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha, dan bila kamu mengena akan musibah, akan keburukan, yafrahu biha, mereka gembira. Mereka gembira. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, dan bila kamu bersabar, yakni bila kalau kita berasa menyesal, menyesal aku sebab akulah menyebabkan sebab kesalahanku, ataupun sebab aku menyebabkan aku bermusuh dengan dia ni. Wa in tasbiru, maka bila begitu kamu dah bertaubat pada Allah, tasbiru, kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa pada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, mereka tidak sama sekali dapat menipu dayakan kamu. Allah Ta'ala sebut banyaklah di atas tu perbahasan tentang, walaupun perbahasan ini menceritakan jangan mengambil orang kafir sebagai taulan, ya allazina la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'dunakum khabala, sampai akhir ayat. Sehingga Allah sebut dalam situ, bila manusia ni dia bermusuh dengan seseorang, dia benci pada seseorang, maka ni bahaya, dia mari sifat-sifat orang kafir. Mana sifat orang kafir? In tamsaskum hasanatun tasuhum, iaitu bila kamu mengenai suatu kebaikan, kamu dapat nikmat, dia nampak kamu seronok, kamu ni, mereka rasa sedih. Dia sedih saja tak apa, tapi mereka melakukan perbuatan yang tidak baik bagi kamu. Itu bila kamu mengenai akan musibah, bila kamu mengenai suatu musibah, mereka gembira. Dan bila kamu iaitu bertakwa pada Allah, kamu sabar di atas ujian sedih itu, melalui kamu bertakwa, la yadurukum, mu yakin bahawasanya tipu daya mereka itu sama sekali tidak boleh memberi mudarat kepada mereka itu. Jadi kita kena tahulah punca dulu menyebabkan jadi permusuhan itu, punca siapa? Tu kerana siapa? Kalulah kerana kita dan kita nak bertaubat pada Allah, maka kita bertaubat pada Allah walaupun mereka benci. Allah janji la yadurrukum, mereka tidak boleh memberi mudarat kepada kamu sama sekali. Itu yang di antara disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tahu, kena jagalah. Maksudnya nak tengok tu kena tengok, nak tolak tu kena berhati-hati. Qala musannifu rahimahullahu taala, dan demikian lagi jika engkau nyatakan kepada orang lain daripada mereka itu, maka jika didengar oleh mereka itu nescaya jadi bertambah sakit hati mereka itu, maka demikian itu pula haram. Demikian pula jika engkau nyatakan kepada orang lain, engkau cerita pula pada orang lain, nyata yang engkau khabar pula pada orang lain bahawa saja dia dibagi barang haram pada aku ni, dahlah itu hak tadi kita tolak, kita tak mau terima, itu perbuatan yang tidak patut. Tapi ada satu cara lagi, kita tak mau bagi, kita ambil barang dia, lalu kita ambil barang dia, hak dia bagi tu kita cerita pada orang, si fulan sekian-sekian tu dia bagi kepada saya tu barang haram tu, barang saya pun tak suka, saya ambil barang tu saya bagi ke orang lain. Tiba-tiba berita tu sampai pada dia. Kalau tak sampai tak apa, sampai kepada orang, sampai kepada orang yang bagi, orang yang kita dia bagi pada kita tu, yang mana kita nyata haram perbuatan dia tu, pemberian dia tu, saya bertambah sakit hati. Dia tahu, dia kata Allah, aku bagi pada dia barang, tiba-tiba dia bagi pada orang lain, nampak sangat dia ni ada ikhlas dengan aku. Itu orang yang tidak kita kenal, Imam Ghazali sebut. Jadi apatah lagi kalau orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal, orang yang kita baik, kalau kita tangguh makan sesuatu barang, makanan dia bagi ke apa dia beri, kita bagi pada orang lain. Kita kena ambilkan, nak menjagakan tu. Jangan kita kata tak apa, tak apa. Jangan. Pemberian orang walaupun sedikit secara mana pun kita kena ambil, tak kira dalam bentuk apa sekalipun, kerana menjaga hati manusia itu lebih afdal. Tapi orang yang kita baik,
tiba-tiba kita menerima barang hak dia bagi pada kita tu, lalu kita bagi pada orang lain. Ketika kita nak bagi pada orang lain tu, kita kena berhati-hati. Maksudnya jangan sampai orang hak yang bagi pada kita tu, dia tahu, oh aku bagi pada dia, dia bagi kepada orang lain pula. Tu dia bagi kepada orang lain. Kalau hak jenis ada masalah berlapan dada, tak masalah. Mungkin dia barang dia banyak dah kok, gini-gini, tak apa. Kalau hak jenis bermasalah, dia kata tobat, lepas ni aku dah bagi dah. Tobat lepas ni aku dah tu dah. Ni jenis orang panggil nampak sangat dia syok pada aku ni. Dia tak sedap. Jadi hak kalulah hak yang kita tidak kenal pun kena cermat dalam bentuk kita nak bagi orang lain takut dia dengar, maka lebih lagi orang yang kita kenal, kita rapat, tiba-tiba dibagi pada kita, lalu kita bagi pada orang, lalu berita tu sampai pada dia, jaga. Jangan sampai berita tu sampai pada seseorang. Itu di antara yang disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan demikian lagi, jika engkau tolak akan pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa akan dia, nescaya jadi sakit hati mereka itu dan membawa kepada liar hati mereka itu, maka yang demikian itu haram. Maka tiada jalan engkau menolak yang demikian itu melainkan lemah lembut. Maka jika tiada dapat engkau tolak yang demikian itu melainkan dengan menyakiti hati mereka itu, maka jangan engkau tolak akan pemberian mereka itu, dan lazim engkau ambil akan pemberian mereka itu, serta halal dan halal engkau makan akan pemberian mereka itu, kerana menyuka hati orang muslim itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Di antara lagi Imam Ghazali menyatakan demikian lagi ni, demikian ni maksudnya iaitu fil hal li ahadikum wa bainahuma. Ini keadaan ini akan berlaku pada diri seseorang ni. Pada diri kita ni akan berlaku suatu pemberian orang bagi pada kita ni, kita nak kedudukan kita ni macam mana? Macam mana? Itu yang disebut oleh Imam Ghazali. Demikian lagi, jika engkau tolak akan pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa akan dia. Orang bagi suatu benda pada kita, tiba-tiba kita tolak, dan kita tidak periksa, iaitu akan pemberian dia tu, maka menyebabkan dia kau sakit hati. Dia asal pemberian orang ni kita jangan tolak, itu asal pemberian orang tu, melainkan kita maknanya pemberian orang tu menyebab kita sudah ada, itu dia sebut dah di belakang, tolak cara lembut. Tak apalah tu asal pemberian orang tu, walaupun sedikit besar ke, jangan tolak, kerana diri dia bagi itu adalah suatu pemberian sedekah kepada kita. Maka begitu juga dalam bentuk apa sekalipun, kita boleh bagi pada orang lain, kita boleh bersedekah kepada orang lain. Kalau begitu juga berkaitan dengan iaitu duit. Duit begitu juga. Kalau orang tak mau ambil duit, misal kata kan di surau-surau ke di masjid mana-mana kan, kalau ada kematian kadang-kadang dia letak dah sapu 10 riyal kadang. Jadi perbuatan tu memanglah tak ada masalah, perbuatan itu kita nak buat. Tapi kalau orang bagi pada kita, kita nak ambil, tak ada masalah. Tak ada masalah, kerana sedekah mudah-mudahan sampai kepada arwah yang mati tu. Tapi kalau kita tak mahu ambil, kita ambil. Disebut Ibn Hajar dalam kitabnya, itu apa, ada jilid dia, saya ingat dah. Dia sebut kita ambil, kita boleh bagi balik kepada dia. Itu maknanya 2 kali pahala dapat situ. Pertama, kita menerima sedekah yang khususnya berlaku pada kematian orang lah. Biasa orang mati, ada ibu dah sapu 10 riyal tu, dia bagi kepada orang ahli jemaah yang sembahyang jenazah tu. Dia bagi, maka kita boleh ambil, ataupun kita boleh menolak cara baik. Kita tak apa. Dan dia tidak menyakiti, tak ada masalah pada dia. Tetapi kalau kita nak ambil balik, boleh kita ambil,
dan kita boleh iaitu sedekah balik pada dia. Ambil dan kita kata sedekah pula pada dia. Tu. Ataupun apa lagi? Suatu pemberian orang. Dia mari dengan anak dia ke, cucu dia ke, dia bagi sesuatu benda pada kita, khusus kalau bentuk wang, kita boleh ambil dan kita boleh sedekah balik kepada anak dia, cucu dia ke. Kita ambil. Permulaan kita ambil dulu. Kita kata terima kasih. Maka dapat pahala sedekah pada dia. Maka kita kona balik, kita bagi balik kepada anak dia, cucu dia. Tu boleh. Orang panggil dia ada perkara yang berkaitan dengan suatu pemberian orang ni. Kita boleh menerima, sama ada kita nak menerima pun tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Hak tu hak yang kecil saja, perbahasan yang sangat kecil. Tapi kalau kita nak tapi kalau menjadi payah pada kita, musyaqqah, menyebabkan Allah bila ada kematian, nak cari wang ke, nak tukar wang ke payah, nak cari 10 riyal pula siapa payah ni, ada tak buat dari masalah. Tapi kalau dia buat pun tak ada masalah. Kalau di Kelantan, dia selalu buat lagi perbuatan begitu. Tapi atas orang itu sendiri, nak buat ke nak ambil ataupun tidak dari masalah. Tapi bagi tuan rumah, janganlah menyebabkan jadi musyaqqah, jadi payah dia. Tapi kalau soal tahlil ke apa lagi, soal tahlil, jadi orang suka membid'ahkan orang, kata perkara bid'ah gini, tahlil makan duit pusaka, tahlil ni, itu perbuatan tak betul. Kerana dia ni kalau kita tengok anak-anak, kalau ibu bapa mati, kebanyakan dia tak guna duit yang pusaka tu. Kebanyakan dia guna duit dia sendiri, ataupun dia kutip sesama dia, dia buat tahlil arwah. Kebanyakan begitu. Jadi tak ada istilah makan harta pusaka begini-gini. Itu jarang dah berlaku. Kebanyakan anak learning dia faham. Kalau pada orang lain dia boleh derma, sebab orang Melayu kita ni dia sifat dia pemurah. Kita tengoklah bila ada kutip derma mana-mana sekolah ke, mahak ke, tengok dapat banyak. Kerana orang Melayu kita ni dia tu. Maka lebih lagi kalau ibu bapa dia tu orang mati, nak buat tahlil, berapa sangat. Kalau dia nak tu, maka tidak ada istilah gitu. Jadi pemberian orang tu boleh kita terima. Jadi bila kita boleh terima, maka sama ada kita boleh ambil terus pada kita boleh tolak balik pada dia. Itu suatu pemberian, tapi tolak cara baik. Qal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jadi demikianlah jika engkau tolak akan pemberian mereka tu dengan tiada engkau periksa akan dia, nescaya jadi sakit hati mereka itu. Jadi kita barang yang dia bagi tu, dia ikhlas sungguh bagi kita tolak tanpa kita periksa, kerana kita rasa barang yang tidak baik ni. Jadi membawa dia hati mereka itu. Dia jadi sedangkan pemberian ni suatu nak menjinakkan antara satu sama lain, semakin rapat antara satu sama lain. Kerana manusia ni dia suka kepada sifat fitrah manusia ni, disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ad-Dailami. Manusia ni dia suka, dia kasih kepada suatu pemberian orang. Tu walau zurrah, walaupun sekutung bunga sekalipun. Orang bagi bunga, sekutung bunga sekalipun, dia kasih. Dan Rasulullah kata, kalaulah orang bagi sekutung bunga sekalipun, kamu terima walaupun sebesar tu. Tu di antaranya. Maknanya hak tadilah kalau kita tak mau terima, kita tolak cara baik. Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dan begitu juga dia akan membawa liar. Kalau kita tolak cara bulat begitu tanpa kita periksa, menyebabkan hati dia jadi liar. Jadi dia gengganglah kita masuk liar tu. Maka yang demikian itu haram. Tak bolehlah kita orang tu, kadang-kadang orang tu bagi pada kita tu, dia nak semakin akrab dengan kita, nak semakin hubungan silaturahim, hubbillah, berkasih sayang kerana Allah. Kadang-kadang kerana tu, tapi oleh kerana kita tu tolak, menyebabkan hati dia jadi liar, dia jadi sakit hati, maka perbuatan itu haram. Tak boleh.
maka jadi haram pula. Maka tiada jalan engkau menolak yang demikian itu. Maka dah kita nak macam mana? Nak tolak tak boleh. Takut hati dia jadi liar. Jadi dia jadi renggang dengan kita ni macam mana? Melainkan dengan lemah lembut. Tolaklah cara lemah lembut. Tak apalah. Tak apa saya ni gini. Tu tolak cara lembut. Cara berlemah lembut. Jangan saya minta maaf, saya nak ambil barang orang. Minta maaf banyak. Jenis begitu. Jadi tegah. Ada. Dia kata saya jenis tegah ni. Sebab tu tegah kena tengok keadaan juga. Tegah habis perkara tegah belaka dah kena tepat. Manusia ni dia panggil ada sifat tegah dia. Ada sifat lemah lembut dia. Sebab fitrah manusia ni dia lebih cenderung kepada hanif. Hanif maknanya cenderung ke arah kebaikan. Kebaikan itu ialah dia mesti melemah lembut. Maka jikalau tiada dapat engkau tolak yang akan demikian itu, tak dapat tolak cara lemah lembut. Dak anda. Ataupun orang ni kalau kita tolak cara lemah lembut pun dia jadi sakit hati juga. Jadi dia nak marah juga. Melainkan dengan menyakiti hati mereka itu. Kalau kita tolak cara lembut, orang tak dapat menolak cara lemah lembut, jadi menyebabkan dia jadi sakit hati juga, maka jangan engkau tolak akan pemberian itu mereka itu. Maka jangan kita tolaklah pemberian itu. Ambil saja, ambil. Dan lazim engkau ambil akan pemberian mereka itu, serta halal engkau makan akan pemberian itu, kerana menyukakan hati muslim. Jadi orang muslim. Jadi kalau kita tolak cara lemah lembut, menyebabkan orang ni dia terasa juga kadang-kadang. Takut ada hak gini. Hak ulama buat jika ni maknanya perkara tu akan berlaku dalam masyarakat. Lebih lagi kita ni dalam masyarakat akan berlaku perbuatan begini ni. Keadaan begini ni. Maka jika itu kita nak tolak lemah lembut tak boleh, maka lazim engkau ambil akan berian itu. Ambil lah. Dan halal engkau makan. Iaitu makan. Kalau tak makan, bagi pada orang lain. Tapi nak bagi orang lain, jangan sampai berita tu sampai kepada orang yang tu. Adapun disebut oleh ulama seperti Imam Ghazali jugalah. Dia kata ataupun kita pesan tak apa kepada orang yang kita bagi tu. Si fulan, seseorang itu A bagi pada kita. A bagi pada kita, kita pun ambil, kita bagi pada B. Maka kita bagi khabar pada B, awak jangan khabar pada A, saya bagi ni, hak dia bagi. Dia bagi pada saya ni. Jadi saya oleh kerana banyak sangat makanan rumah saya gini-gini, jadi saya bagi kat rumah awak, kat awak lah kata. Kat awak ni. Jadi awak jangan sampai berita ni sampai pada dia. Tu rahsia kita berdua dah lah. Tu dah masalah. Bila tu jika kita tahu orang A ni tak boleh. Kalau pemberian, kalau orang dah ambil pemberian dia, ataupun orang dia tahu orang ni ambil pemberian dia bagi pada orang lain, dia menyakit hati, dia sakit hati, dia jadi renggang, dia jadi kuat nak marah, maka jaga hak gitu. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Tengok Imam Ghazali atur sese. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi kerana menyuka, kerana kita kena ambil juga. Kalau nak tolak cara lemah lembut tak boleh, maka kita ambil, makanlah, tak jadi masalah. Kerana kita menyukai hati orang muslim itu. Kerana menyukai hati muslim itu adalah perbuatan yang sangat baik, dan memelihara akan kesakitan mereka itu. Kerana kita ambil, kita menyukai hati dia, dan kita memelihara kesakitan mereka itu, iaitu sakit hati mereka itu, terlebih baik bagi orang yang wara' itu daripada meninggal akan mengambil demikian itu. Jadi kalaulah kita ambil, kita nak jaga hati dia ni, kerana menyebabkan hati dia jadi sakit hati, maka diri terlebih baik daripada wara'. Ketika itu lebih baik kita daripada wara'. Wara' itu kita periksa antara halal dan haram. Tapi kalau kita menyebabkan dia jadi sakit hati, dan kita ambil, kita nak tolak cara lemah lembut pun dia nak marah, maka kita kena ambil barang dia. Kerana menyukai hati orang muslim itu adalah perkara yang sangat baik, dan kita memelihara kesakitan hati mereka itu terlebih baik, iaitu daripada orang yang wara'.
Jadi warak itu maksudnya boleh kita bersifat warak. Warak itu sifat yang sangat mulia, tapi tengok keadaan. Tengok keadaan maksudnya tengok orang tu macam mana. Sebab Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu al-akhlatil lujjah wa sya'ri mithlu. Rambut Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan rambut sama hitam, manusia rambut sama hitam belaka. Tapi perangai berbagai-bagai bentuk. Orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini. Kulit sama kadang-kadang, tapi perangai berbeza. Hak ni begini, hak ni begini. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dalam kata-kata hikmahnya. Adapun harta yang syubhat itu, maka iaitu yang syak akan halalnya dan haramnya, yakni tiada yakin halalnya dan tiada yakin akan haramnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalul bayyin wal haramul bayyin wa bainahuma umurun mustasyabihat. Al-halalul bayyin, jadi adapun harta yang syubhat, kita berhenti sini. Apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan sentiasa iaitu memberi kekuatan kita dalam mengerjakan ketaatan Allah. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini menjadi amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali ini dulu, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.